Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sayyid Noshab Al-Alim, bermetrikkan 0498. Saya akan menerangkan itulah. Tajuk saya ialah modernisme. Tajuk kumpulan kami ialah modernisme oleh kedudukan wanita Kasim Amin. Okey. Yang seterusnya adalah orang yang pelajar yang akan bentang ialah kumpulan kami ialah pertama ialah Amirul Alif bin Sulaiman. Kedua Muhammad Fikri bin Ahmad Rafi. Ketiga Muhammad Najwan Hakim bin Muhammad Nasri. Keempat Muhammad Faiz bin Muhammad Ihsan. Okay, yang ke sekali lah nanti saya Sidi Syabir Alim. Okey, saya akan bentangkan tu pengenalan. Pengenalan ni Islam dia mempunyai kedudukan istimewa dalam sistem politik dan perundangan di Malaysia. Berpengaruh kepada bentuk jati diri, kebangsaan yang mempaksikan kepada peruntukan-peruntukan di keluarga persekutuan. Jati diri kebangsaan ini bukan hanya tiba-tiba muncul dan negara mencapai kemerdekaan, malah sebelum datang menjadi pelambang kemerdekaan rakyat. Nanti ini okey. Perjuangan oleh anak wanita juga sebenarnya mempertahankan akidah, penguasaan serta melindungi institusi belajar di Malaysia. Ini juga dapat dilihat daripada perlembagaan awal negeri. Mereka juga menzahirkan tradisi belajar ini. Okey. Poin seterusnya, institusi Kebangsaan Melayu adalah hasil proses asimilisasi antara tradisi beragama dan beragam umbi dari khilafah Islamiah. Sultan sendiri tidak diberi kekecualian atau nasional Islam. Okey, ini sekadar pengenalan. Saya akan tentang details. Islam juga wanita ni Allah angkatnya tapi tidak sama dengan lelaki, tapi Allah angkat wanita ni adalah orang yang mulia, orang yang berada di sisi di syurga, berada di syurga. Okey, wanita ni cukup istimewa, cukup istimewa. Okey, seterusnya akan dibentangkan oleh itu berdata Kasim Amin, yang tajuk kami itu Kasim Amin, akan dibentangkan oleh Amirul Alif berdata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Alif bin Sulaiman, nombor metrik 050004. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan biodata Kasim Amin. Kasim Amin merupakan seorang tokoh pembaharuan Muslim yang sangat terkenal. Dilahirkan di Iskandariah pada bulan Disember tahun 1863 dan dilahirkan dalam keluarga campuran di mana ayahnya berketurunan Turki dan ibunya berketurunan Mesir. Dan beliau memperoleh pendidikan awal di Madrasah Raksu Atin di kota Iskandariah dan melanjutkan pembelajarannya di Madrasah Al-Tijhiziyah dan bersekolah di sekolah tinggi hukum iaitu Madrasah Al-Hukuk. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke Paris untuk mendalami ilmu hukum di University Montpellier iaitu di Perancis. Semasa di sana beliau sentiasa mengikuti perkembangan di negara asalnya iaitu Mesir yang pada ketika itu gerakan nasionalis yang diketuai oleh Urabi Pasha dapat mengambil alih pemerintahan daripada Turki. Dan sekembalinya beliau dari Paris dan beliau bekerja di Jaksa Agung Niyabah Al-Ammah di bidang pengadilan. Beliau seterusnya diangkat menjadi hakim di sebuah lembaga kehakiman yang bernama Al-Mahkamah Al-Muhwalatah. Dan pada tahun 1892 beliau diangkat menjadi hakim agung di Mahkamah Al-Istisnaf. Dan seterusnya beliau dan kawannya iaitu Sa'ad Zaglul mendirikan Al-Jami'ah Al-Mishriyah. Dan Kasim Amin ini telah meninggal dunia pada usia 45 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Faiz Muhammad Ihsan, nombor metrik 051638. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Yang kat sini menurut pendapat Kasim Amin. Okay, so yang pertama pendapat beliau pentingnya kerana membebaskan kaum wanita daripada ditindas dan dipergunakan orang lain lah. Kat sini beliau menyatakan bahawa apabila wanita mempunyai ilmu yang tinggi, maka mereka boleh mempertahankan diri mereka daripada ditindas ataupun dipergunakan oleh orang lain lah. Yang kedua, dapat meningkatkan peranannya dalam bidang domestik. Maksudnya kat sini apabila perempuan itu mempunyai ilmu, mempunyai ilmu ataupun pendidikan yang tinggi, mereka boleh bekerja, mereka boleh juga menjadi antara tokoh-tokoh pada negara, dan mereka juga boleh menjadi panduan lah, dan mereka boleh masuk dalam bidang ekonomi.
negara. Yang ketiga, peranannya sebagai pendidik yang pertama terhadap anak-anak. So pendidikan ni juga, beliau pendidikan juga ni pun amat penting kepada kaum wanita. Hal ini kerana apabila anak-anak dibesarkan, maka mereka akan guru pertama beliau adalah ibu lah. Guru pertama beliau adalah ibu. Jadinya apabila ibu tu mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai adab ataupun ilmu-ilmu moral yang tinggi, maka mereka akan ajar anak mereka supaya menjadi orang yang berguna dan akan terdidik lah anak mereka kat situ. So seterusnya, yang keempat, mampu menentukan pilihan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Jadi apabila perempuan itu mempunyai pendidikan yang luas dan pengalaman dan juga kelebihan-kelebihan dia, maka mereka mampu menentukan apa yang mereka nak jadi pada tahun akan datang. Mereka bukan jadi seperti perempuan yang kuno lah. Mereka juga ada keinginan untuk mencapai sesuatu tahap yang mereka ingin kehendakilah. So yang kelima, kaum wanita memiliki sifat kehalusan dan ketajaman perasaan yang jarang ditemui pada kaum lelaki. Oleh itu, wanita harus diberi pendidikan agar masyarakat dapat menjadi lebih baik sehingga mendatangkan kebaikan pada bangsanya. So kat sini beliau menyatakan bahawa wanita pun ada kelebihan dia, yang mana lelaki tak ada kelebihan itu, iaitu kat mana? Iaitu ketajaman perasaan. Ketajaman perasaan beliau, wanita. Dan harus diberi pendidikan agar masyarakat dapat menjadi lebih baik. Dan apabila perasaan mereka digunakan dengan yang baik, dengan cara yang betul, maka kat situ akan mendatangkan kebaikan lah pada bangsa dan juga negara lah. So sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Rafi, nombor matrik 051574. InsyaAllah saya akan membentangkan berkaitan dengan modernism, kasih amin, kedudukan wanita melalui perkahwinan. Saya akan membentangkan 3 aspek, iaitu aspek perkahwinan, aspek poligami dan juga aspek penceraian. Aspek perkahwinan ni yang mana masyarakat pada zaman dahulu mereka menganggap bahawa wanita ni pada kedudukan yang sangat rendah. Maksudnya dia macam memperlekehkan lah kaum wanita dalam sesuatu institusi perkahwinan. Dan Kasih Amin sendiri telah mewujudkan satu tentangan lah kepada fahaman masyarakat pada zaman tu, dan dia ni macam berusaha untuk membetulkan tanggapan masyarakat pada zaman tersebut. Dan Kasih Amin ini menjelaskan lah pandangan masyarakat pada itu dalam kitabnya At-Tahrir Al-Mar'ah. Seterusnya adalah poligami. Poligami kalau diikutkan pada dasar Islam sendiri adalah menggalakkan untuk bermonogami. Tetapi poligami tidaklah dikatakan salah. Sejarah tradisi poligami telah berlaku pada zaman dahulu lagi. Seperti kita tahu, zaman Nabi sendiri pun telah berlaku perkara-perkara yang melibatkan poligami kan. Walaupun begitu, perkara poligami ini tidak terlalu sehingga telah berlalu sehingga ke hari ini. Sampai ke hari ini berlaku lagi poligami. Dan dia macam menimbulkan banyak perkara lah, macam pertelingkahan di antara sebelah pihak dan juga ataupun beberapa pihak. Seterusnya adalah Kasih Ahmad ni macam membantah tanggapan yang mengatakan wanita akan rela bersatu dalam sebuah kekeluargaan. Maksudnya rela lah berpoligami. Tapi tidak, Kasih Ahmad beri alasan dengan menyebabkan kerelaan itu hanya sedikit. Maksudnya Kasih Ahmad memberitahu wanita ni direla sedikit je, macam tu. Lepas tu kerelaan daripada setiap wanita itu berpoligami bukanlah satu yang benar. Maksudnya bukanlah apa yang diberitahu bersetuju tu bukanlah perkara yang sebetulnya sebenarnya dalam hati dia orang lain sebenarnya. Poligami adalah sebagai alternatif yang terdesak dan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Maksudnya kalau ada situasi tertentu saja boleh dibenarkan untuk berpoligami. Seterusnya yang terakhir adalah penceraian. Talak atau bercerai haram pada asalnya dan dibenarkan dalam keadaan tertentu. Dia sama kes dengan poligami, dibenarkan pada kes tertentu saja. Persetujuan terhadap pandangan ulama. Kasih Amin ni dia bersetuju dengan ulama bahawa yang mempersulitkan proses talak dengan alasan dengan perkara-perkara berikutlah. Seperti dalam perkara talak sarih, talak kinayah dan talak 3. Talak ini macam Kasih Amin memberitahu bahawa talak sarih ni perlu kepada niat. Maksudnya kalau tak ada niat tak jatuh talak.
Seterusnya talak kinayah. Talak kinayah ini seluruhnya adalah talak raji'i dan mengkritik pandangan yang menganggap bahawa talak ini adalah talak ba'in dan tidak halal bagi isteri kecuali dengan akad yang baru. Dan talak ketiga, talak ini tidak berlaku pada satu masa melainkan satu talak sahaja dan menolak pandangan yang mengatakan lafaz talak 3 akan membawa kepada jatuhnya 3 talak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Najwa Nur Hakim bin Muhammad Nasri. Nombor metrik 050021. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan tugasan saya iaitu berkenaan dengan pandangan Qasim Amin tentang kedudukan wanita terhadap hijab. Sebelum kita pergi ke topik utama iaitu pandangan Qasim Amin tentang kedudukan wanita terhadap hijab, kita perlu tahu apakah itu hijab. Hijab menurut ulama fiqh membawa maksud segala sesuatu yang menghalang atau menutup aurat perempuan dari pandangan mata. Makna kata konsep berhijab ni adalah suatu perintah daripada Allah SWT untuk kita apa? Untuk kita menutup aurat dan sudah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu sebab sedikit berkenaan dengan konsep berhijab. Tetapi kita akan pergi ke perbahasan yang utama iaitu apa yang Qasim Amin mengkritik. Qasim Amin ni mengkritik konsep berhijab dalam perbahasan ini iaitu menutup seluruh tubuh dengan pakaian dan mengurung diri iaitu menjauh diri tak masuk dengan masyarakat lah, mengurung diri daripada masyarakat. Sebelum dia mengkritik berkenaan dengan kedudukan wanita terhadap hijab ni, dalam buku Al-Misriyun yang terbit pada tahun 1894, Qasim Amin ni membela lah tradisi hijab yang bermasyarakat pada wanita timur ketika itu. Dia kata baik sebagai pakaian atau sebagai bentuk pemisahan antara lelaki dengan perempuan. Seterusnya dia menolak tuduhan atau kritikan iaitu seorang yang bernama Dus Duharqa yang beranggap bahawa hijab merupakan bentuk isolasi kaum wanita dari pergaulan. Dia tolak pandangan ni. Ni sebelum dia mengkritiklah tentang kedudukan wanita terhadap hijab. Menurut Qasim pula, dalam Islam ni persamaan antara lelaki dan perempuan telah wujud. Kerana apa yang diharamkan bagi wanita juga diharamkan bagi lelaki. Makna kata macam mana? Jika wanita dilarang untuk bergaul dengan kalangan lelaki, begitu juga sebaliknya iaitu seorang lelaki pun tak terlarang juga untuk bergaul dengan komuniti perempuan. Seterusnya, namun 5 tahun kemudian, pembelaannya tersebut dibantah sendiri dalam bukunya dalam Tahrir Al-Mariyah. Selepas 5 tahun kemudian, dia pula bantah kata hijab ni tak mengikut apa yang Al-Quran dan Sunnah beritahu. Hijab yang kita faham iaitu tutup semua. Termasuklah tapak tangan dan seluruh muka. Menurutnya, hijab hanyalah tradisi orang Arab dan bukan kewajipan dalam agama Islam. Maka perubahan tradisi berhijab mengikut peredaran zaman sebagai tradisi hijab adalah bangsa Yahudi atau Eropah. Seterusnya, menurut Qasim Amin, cara berpakaian bagi kaum wanita yang menutup seluruh tubuh adalah adat istiadat yang menghambat kemajuan wanita. Cara berpakaian yang demikian mereka namakan hijab. Qasim Amin berpendapat bahawa menutup muka bagi wanita tak berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil agama dan hadis. Tak terdapat pun dalam Al-Quran dan hadis ni ajaran yang mengatakan bahawa wajah wanita merupakan aurat dan oleh kerana itu harus ditutup. Selain itu, hijab tak boleh dah diertikan sebagai bentuk pemisahan ruang pergaulan antara lelaki dan perempuan kerana tidak ada menyebut di dalam Al-Quran dan hadis. Makna yang boleh kita faham, Qasim Amin ni, apa yang saya faham lah, Qasim Amin ni mengkritiklah cara pemakaian hijab, iaitu dia mengkritik berkenaan dengan pemakaian hijab yang tutup keseluruhan tubuh badan termasuklah muka dan tapak tangan. Dia kata Al-Quran dan hadis tak bagi tahu pun suruh tutup aurat termasuk dengan muka dan tapak tangan. Seterusnya, hijab ni sebagai penutup tubuh wanita termasuk wajah dan sebagai bentuk pemisahan ruang lelaki dan perempuan, membawa wanita berkedudukan rendah dan menghalang kebebasan untuk mencapai kesempurnaan. Menurut pandangan beliau ni, Qasim Amin ni
Dia mengatakan wanita yang memakai hijab, iaitu dari menutup seluruh tubuh badannya, dia tak dapat bebas untuk mencari kesempurnaan, dan dia menganggap wanita itu tahap dia iaitu berkedudukan rendah. Tak boleh nak orang kata apa, improve untuk menjadi sesuatu tahap yang lebih bagus. Mana kata tak mengikut peredaran zaman lah. Selepas itu idea Qasim Amin ni tentang hijab wanita itu ketika itu menimbulkan banyak penentangan. Ramai yang tentang dengan apa yang Qasim Amin ni bagi tahu. Dan dari pelbagai pihak berdatangan kritik dan protes terhadap idea-idea yang dianjurkan Qasim Amin itu, sehingga melihatkan perlu memberi jawapan yang keluar dalam bentuk buku bernama Al-Mariyah Al-Jadidah, iaitu buku tentang wanita moden. Dalam buku itu, ia lebih kuat lagi mempertahankan kebebasan wanita. Kebebasan wanita tidak dapat dipisahkan dari kebebasan anggota masyarakat lainnya.